Ada. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Malam ni kita akan kupas berhubung dengan kenyataan yang telah dibuat oleh Nikaji yang telah mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa sokongan Muhyiddin terhadap Datuk Seri Ismail Sabri adalah sokongan bersyarat. Dan syaratnya ialah Datuk Seri Ismail Sabri perlu memastikan bahawa kabinetnya terdiri daripada mereka-mereka yang kononnya berintegriti dan bebas daripada sebarang kes mahkamah dalam kes-kes yang berunsur jenayah. Tuan-tuan, kadang-kadang bila ketam ni, bila bercakap nak mengajar orang jalan dengan betul sedangkan dia pun tak betul, tuan-tuan. Kita rasa pelik bagaimana manusia bernama Muhyiddin ini yang hidupnya satu dunia lah dah tahu tentang skandal dia dengan bini orang, dengan Nikaji. Dia boleh berani keluar kenyataan macam ni, nak mengajar pula kepada Naib Presiden UMNO, macam mana nak memilih kabinet. Sedangkan haram jadah ni, tuan-tuan, minta maaf cakap lah, dia sendiri gagal untuk memastikan kabinet dia bersih. Pertama diri dia ni, tuan-tuan, anak ulama. Saya tak mau cerita lah apa peranan Datuk Darus ni. Yang kerja dia, apa yang dia buat untuk Muhyiddin, untuk lepaskan nafsu dia. Saya tak mau cerita. Memadailah apa yang ada, iaitu SD yang dikeluarkan oleh suami Nikaji yang mengatakan Muhyiddin mempunyai hubungan dengan isteri dia. Orang macam ni nak cerita pasal integriti, nak cerita pasal moral, porah. Tak payah sembang lebih. Timbalan Perdana Menteri dia sebelum ni siapa? Seorang yang dah dikenal pasti. Saya dah bawa video yang dirakam oleh Haziq, dah bawa pergi ke London. Pakar forensik video di Birmingham sudah mengesahkan lelaki di dalam video seks luar tabi'i ialah Azmin Ali. Gambar matching dengan gambar Azmin yang saya bawa. Gambar Haziq pun match dengan gambar Haziq yang saya bawa. Saudara saya bawa pergi Jakarta, juga dapatan yang sama, mengesahkan ianya Azmin Ali. Malah tuan-tuan, bukan mangsa lah, partner kepada Azmin Ali, iaitu Haziq. Partner kepada Azmin Ali, Haziq ni, saudara, telah pun membuat pengakuan bahawa beliau ada dalam video tersebut. Beliaulah pasangan Azmin dalam video tersebut. Dan Barua ni, saudara, lantik manusia nama Azmin Ali ni sebagai timbalan Perdana Menteri ataupun dalam erti kata lain Menteri Kanan Satu. Nak cerita sembang bab integriti, bab moral, bab tak nak ada kes jenayah. Kalau engkau tak tutup kes Azmin Ali, kalau Mahathir tak tutup kes Azmin Ali, sedangkan ada rakaman CCTV lagi ada bagaimana Azmin Ali masuk bilik tersebut, di hotel Four Point Sandakan. Kemudian Haziq pula masuk pakai baju belang, pakai hoodie. Semua ada bukti. Pihak polis simpan benda ni,
termasuk video original yang telah pun diserahkan kepada pihak polis, ditinggalkan di restoran rebung. Semua bukti cukup. Belum lagi kira bukti yang syarikat telco mengesahkan bahawa pada waktu sekian-sekian 11 hari bulan 5 11 Mei tahun 2019 sekitar jam 1 lebih pagi, handphone Azmin dan handphone Haziq berada di kedudukan yang sama. Bukan tubuh dia sama je tuan-tuan, handphone pun di kedudukan yang sama. Lagi nak sembang kata hamnya kerajaan bersih. Haram jadah. Minta maaf cakap lah. Jangan buat kenyataan-kenyataan bodoh macam ni. Kalau nak bergambus tu bergambus saja. Kalau nak berhenti, berhenti. Don't make this kind of stupid statement. Nak cerita pasal hang ni bersih sangat. Yang dituduh di mahkamah hari ni kerana korang mengamalkan pendakwaan terpilih. Kerana korang mengamalkan malicious prosecution. Itu sebab dia orang didakwa. Sampai hari ni. Sampai hari ni. Kau dapat buktikan tak Datuk Seri Najib mencuri duit 1MDB? Tak boleh. Tak boleh buktikan. DOJ kata nak rampas 17 harta. Kenapa senyap sampai hari ini? Mereka hanya menjayakan agenda Mahathir. Kerana ketika itu dibayar. Kita bukan bodoh tak tahu bahawa Mahathir menyumbang duit kepada Clinton Foundation. Dan kemudian kawan baik Clinton, Hillary Clinton punya kawan baik, Loretta Lynch membantu dengan membuat civil act, civil suit kepada Lautek Jo, Kadim Al-Qubaisi, Muhammad Al-Badawi. Kesalahan mencuri. Mencuri sepatutnya di bawah penal code. Dakwalah bawah penal code. Kenapa nak pakai apa yang dipanggil sebagai Kleptokrasi Act? Yang bahalul ni tak tahu apa-apa, dengar Kleptokrasi Act, percaya bulat-bulat. Sama macam si Tompok ni, bukan dia faham pun apa benda Kleptokrasi Act. Nak beritahu ni, yang ni Muhyiddin yang bengap ni kan. Kleptokrasi Act ni maknanya, tuan-tuan, beban pertuduhan terletak di tangan orang yang dituduh. Faham? Muhyiddin, nak beritahu ni. Kalau orang tu dituduh, dana duit dia tu dapat daripada sumber jenayah, sumber rasuah, salah guna kuasa. Maka bila dibawa pergi ke mahkamah, di bawah Kleptokrasi Act, bila saman sivil dilakukan, maka orang yang hartanya nak dirampas ataupun duitnya ditahan, dibekukan, orang ni kena buktikan duit ni dia dapat daripada sumber halal, bukan daripada sumber haram. Maknanya apa? Maknanya tak ada bukti. Tak ada bukti. Bila tak ada bukti, maka digunakan akta bodoh macam ni. Sama juga kat Malaysia. Kita ada AMLA. Apa sebab pakai AMLA lawan dengan Najib? Apa sebab pakai AMLA lawan dengan Datin Seri Rosmah? Sebab AMLA beban pembuktian bukan di tangan DPP, bukan di tangan pendakwa raya. Bila didakwa Datuk Seri Najib kena buktikan duit sekian-sekian yang dibukukan ni datangnya daripada sumber yang halal. Kita tengok dia orang rampas barang-barang kemas Datuk Seri Najib, barang-barang jam dan sebagainya. Habis semua duit semua dah dipulangkan balik. Ini jelas terbukti bahawa Datuk Seri Najib tak bersalah. Jelas terbukti bahawa selama hari ini Muhyiddin dan juga Mahathir Puaka ni tuan-tuan telah memfitnah Datuk Seri Najib. Besok lusa percaya cakap saya. Saya tak berapa percaya dengan mahkamah ni. Minta maaf cakap lah. Mahkamah yang dikuasai Muhyiddin saya tak percaya. Tetapi dalam kes SRC International ni, tuan-tuan percaya cakap saya, hampir pasti akan lepas. Lebih-lebih lagi selepas 114 juta ni telah
dipulangkan balik pada Datuk Seri Najib. Confirm boleh menang kes ni. Dulu dia boleh pakai Nazlan. Nazlan seorang hakim di mahkamah komersial. Tak ada pengalaman handle mahkamah jenayah. Baru 1 minggu hakim Sufian Razak menjadi hakim kes SRC International. Tiba-tiba Sufian Razak ditukarkan seminggu selepas tu, selepas Mahathir mengangkat orang bernama Tan Sri Richard Malanjun sebagai Ketua Hakim Negara. Ketua Hakim Negara buat kerja mengikut telunjuk Mahathir Mohamad. Itu sebabnya kita tak terkejut. Bergoyang ni bro. Selepas saja dia berhenti jadi Ketua Hakim Negara, dia naik satu pentas dengan DAP di Pilihan Raya Sarawak. Maknanya dia memang pro Mahathir. Lepas tu diangkat oleh kroni Mahathir, Vincent Tan, duduk dalam satu syarikat dia. Ini terang. Tuan-tuan, ini Law of the Jungle, peninggalan Mahathir masih diteruskan oleh Muhyiddin. Saya nak beritahu. Jadi saudara, tak payah duk sembang sampai hari ini DOJ. Haram jadah. Satu apa pun tak jadi, last kali equanimity pun Mahathir dah jual. Macam mana bahan bukti ni tuan-tuan boleh dijual? Bahan bukti, bahan kes ni boleh dijual. Saudara, apa nak jadi? Patu Haram Jadah ni nak cerita pasal pendakwaan terpilih yang dia sendiri terlibat mengenakan ke atas Datuk Seri Najib. Besok lusa kalau kami memerintah, kalau perangai kami macam Haram Jadah macam kamu ni, kita heret kamu kes main bini orang. Kena ingat memujuk bini orang dalam usaha untuk membawa dia ke arah berzina, ianya satu kesalahan di bawah penal code. Jangan ingat kau tak boleh kena dakwa, Muhyiddin. Bila-bila masa kau pun boleh kena heret. Kalau kami ni hati busuk macam kamu, kalau kami ni pendendam macam kamu, kau punya nasib baik je, Muhyiddin. Sebab ni Datuk Najib ni, dia tak perangai buruk macam kau dengan Mahathir. Hati dia tak busuk. Kalau hati dia busuk, tak payah cerita pasal kau dengan Nikaji lah. Kita cerita yang paling mudah sekali. Kita cerita pasal engkau melakukan konspirasi untuk menjatuhkan sebuah kerajaan yang dipilih secara demokratik. Korang boleh kena treason tau. Treason tau, penerakaan pada negara tau, hukum gantung tau. Kalau Datuk Najib ni zalim, korang dah kena. Sama juga dengan kes Datuk Zahid. Orang yang bagi kononnya rasuah, tak kena dakwa. Data Sonic, MyEG, bagi sumbangan kepada yayasan Akabudi. Duit Datuk Zahid dapat ni, dia pergi buat masjid, bukan dalam negara je. Luar negara pun dia buat. Dia buat surau, bukan dalam negara, luar negara pun ada buat. Dia buat rumah anak yatim, bukan dalam negara je, luar negara pun ada buat. Engkau buat apa? Cuba tanya. Kau buat kerja, kau nyusun dengan darus je. Itu je yang kau reti buat. Lepas tu nak cerita pasal integriti. Bullshit. Kalau misalnya kau tak halang pendakwaan ke atas Azmin Ali, bukankah dia penjenayah? Dia juga penjenayah. Ini orang DAP yang masuk bersatu. YB Yong. Rogol lama. Dia rogol lama. Perogol. Hari ini engkau cerita pasal integriti. Engkau lindungi perogol. You're talking about integrity. Apa benda ni? Xavier Jayakumar, partner dia, kena tangkap. Berapa juta di tangan?
Yang ragut, yang mana ketua armada Selangor, dengan armanjanya, dengan perempuannya, dengan apanya, dengan kau punya timbalan presidennya, apa dia buat dekat kediaman rasmi Menteri Besar Perak? Nak kata disko pun bukan, nak kata kelab malam pun bukan, nak kata sarang pelacuran pun bukan. Kau angkat lagi jadi penasihat Perdana Menteri bertaraf menteri. Haram jadah nak cerita pasal. Minta maaf lah tuan-tuan, ini bahasa dengan Muhyiddin ni tak boleh bagi bahasa elok. Perangai macam sial. Tak maaf cakap lah. Melampau sangat dia punya mulut dah. Dah jatuh melingkup pun masih lagi nak cakap orang. Kau ingat apa ni Datuk Najib dengan Datuk Zahid terlapak sangat ke nak jadi menteri bawah Datuk Seri Ismail Sabri? Nak dah jadi menteri keliling ni ada haram jadah puaka ni semua. Ada Azmin Ali, ada Hamzah Zainuddin. Pula tu muka haram jadah macam kau pun diangkat menjadi mentor minister. Kepala pun dah mentol, nak jadi minister lagi. Malulah sikit. Cukuplah tu dah jadi Perdana Menteri, dah gagal, kan? Dah gagal. Kalau kau berjaya, lain cerita. Kau gagal. Gagal segagal-gagalnya. Lepas tu nak suruh Datuk Seri Ismail Sabri ikut plan Kerajaan Perikatan Nasional. Ikut plan yang gagal. Kau dah gila ke apa? Kita tukar Perdana Menteri yang bodoh, bongok, yang gagal ni, ganti dengan Perdana Menteri lain, supaya ada hasil yang lain. Kalau buat ikut polisi yang sama, ikut cara yang sama, kaedah yang sama, hasilnya sama. Apa guna kita tukar kerajaan? Dah lah, sekarang ni, kita duk harap kerajaan ditukar. Rupa-rupanya tukar Perdana Menteri je. Kerajaan tetap sama. Si Tompok ni pula, pergi letak pula syarat. Kabinet mesti ramai orang yang lama. Orang dia. Dasar-dasar dia tu kena ikut. Dasar-dasar pun kena ikut. Dasar-dasar kena ikut. Aduh. Aku haraplah Datuk Seri Ismail Sabri diberikan kekuatan untuk menentang celaka-celaka ni semua. Kan? Tapi tak apa. Dia tak tahu. Ada satu benda kau dah tersilap langkah. Tak apa. Kita tunggu je. Angkat sumpah je, korang tahulah nasib korang. Okey. Soalan lain? Okey. Datuk dah ulas sebut sedikit. Bukan sebut sedikit, saya rasa banyak dah mengenai syarat-syarat yang dikenakan kepada sokongan kepada Ismail Sabri ni tu. Okey tu. Dengan 114 ni tu. Ya. 114 ni Datuk rasa boleh tak akan mendapat sebuah kerajaan yang stabil? Dia sebenarnya macam gini. Bila kita berpakat dengan syaitan bernama Muhyiddin dengan syaitan bernama Mahathir, engkau ada 130 pun tak stabil. Apatah lagi 114. Tapi satu benda yang bagusnya. Okey. Satu benda yang bagusnya bila kita ambil alih kerajaan ni. Bila kita yang lead. Yang ni ramai orang tak tahu. Jadi kalau ada orang marah kenapa MT UMNO buat keputusan untuk melantik Datuk Seri Ismail Sabri, dan lepas tu Datuk Seri Ismail Sabri pula kerjasama pula dengan PN, dengan Bersatu, dengan PAS, dengan semualah kerajaan dalam PN lama, kan?
Maknanya kerajaan ni memang kerajaan PN. Kerajaan PN. Cuma tukar Perdana Menteri je. Okey. Ramai marah. Tapi satu je tuan-tuan, kan, yang saya harap tuan-tuan tak payah nak marah lagi dah. Jangan bazir masa, jangan risau dan sebagainya. Sebenarnya yang paling besar sekarang ni jasa, kalau berjaya kita angkat Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Satu benda, saudara, kunci kita letak di tangan UMNO balik. Kunci apa? Selama hari ni apa yang UMNO nak? Apa yang UMNO nak sekarang ni? Selama hari ni. Yang UMNO nak ialah mandat ataupun keputusan nak menentukan siapa pemerintah dikembalikan balik kepada rakyat. Maknanya UMNO mahukan pilihan raya. Betul tak? Memang betul keadaan tak stabil. Dalam keadaan 114 orang, tiba-tiba Mahathir minta sesuatu tak dapat, dia tarik diri. Bila dia tarik diri, dia bawa anak dia. Betul tak? Bila dia dah bawa anak dia, berapa tinggal? 112. Dia ada orang dia. Dia tarik orang dia lagi 3. Jatuh tak jatuh kerajaan? Jatuh. Sama juga kalau Muhyiddin buat hal. Tapi tuan-tuan, kita tak perlu bimbang. Sebab bila kunci di tangan kita, kita yang menentukan bila pilihan raya. Nampak tak? Datuk Seri Ismail Sabri yang akan menentukan bila kita nak buat pilihan raya. Dan kalaulah misalnya Muhyiddin, kau rasa dia berani ugut supaya kita cepat buat pilihan raya? Berani? Muhyiddin berani buat pilihan raya cepat. Muhyiddin berani buat pilihan raya dalam keadaan dia tidak bersama UMNO. Berani? Berani? Kalau berani dah lama dah dia buat pilihan raya. Dia tak boleh menang pilihan raya tanpa UMNO. Ugut lah. Ugut. Apa dia boleh buat? Sembang je. Dia jadi Perdana Menteri pun dia tak boleh buat pilihan raya. Ini kau orang kena faham. Dalam Malaysia ni satu-satunya parti politik yang nak supaya kuasa untuk memilih kerajaan dikembalikan pada rakyat seberapa segera yang boleh ialah UMNO. Sebab hanya UMNO yakin mereka boleh menang besar dalam pilihan raya akan datang. PKR berani buat pilihan raya sekarang? Tak berani. Itu sebab dia boleh nak minta supaya ada orang sokong dia supaya dia boleh jadi Perdana Menteri. Bila dia jadi Perdana Menteri, dia boleh tunjuk dia boleh buat berbeza daripada Mahathir dengan harapan dia boleh tarik lebih ramai sokongan. Itu sebab tak boleh bagi Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Dia mungkin ada masalah sama macam Azmin. Tetapi kalau kita bagi peluang dia jadi Perdana Menteri, belum tahu dia tak perform. Betul tak? Mungkin dia perform. Kalau dia perform, sokongan untuk parti dia akan bertambah. Tapi kalau kau suruh dia buat pilihan raya sekarang, orang belum lupa apa yang Pakatan Harapan buat 22 bulan. Cuba kau tanya dengan Mahathir. Dia berani buat pilihan raya? Mampus tak berani. Kau tengok apa nasib Pejuang? Letak calon dekat Slim River. Slim River. Apa jadi? Petai. Calon petai. Hancur. Kan?
Kau tanya DAP. Berani dia buat pilihan raya sekarang? Tak berani. Itu sebab dia kalau boleh, nak sokong UMNO pun dia sanggup. Janji, dia boleh masuk dalam kerajaan, tak perlu ada pilihan raya. Sebab, kalau berlakunya pilihan raya hari ini, kan, rakyat tak sabar nak kembali menyokong Barisan Nasional. Memang ada sikit cacat lah. Bila mana, yalah, kita UMNO masih teruskan kerjasama dengan Perikatan Nasional. Memang ada cacat. Orang marah. Orang frust. Macam-macam. Tapi, anggaplah ni sebagai satu strategi supaya kunci nak buka bila pilihan raya tu berada di tangan kita. Bila kunci tu berada di tangan kita. Pada bila-bila masa. Kita tiup whistle saja, berlakulah pilihan raya. Kan? Jadi jangan bimbang kalau kita bekerjasama dengan mangkuk-mangkuk ayun ni. Jangan bimbang. Dia boleh letaklah syarat apa benda sekalipun. Bila dah angkat sumpah, kan? Kau ingat kau boleh main ugut-ugut naik Presiden UMNO ke? Kan? Kena ingatlah. Datuk Zahid dia suruh bubarkan UMNO. Ada dia bubar? Tak ada. Betul tak? Apatah lagi kalau kita dah jadi Perdana Menteri. Kan? Kau cakap banyak, kita bubar Parlimen. Kita serah balik pada rakyat. Selesai. Jadi kawan-kawan kat rumah yang bimbang sangat, tak perlu bimbang. Tidak perlu bimbang sama sekali. Kita tahu memang kalau kerjasama dengan syaitan-syaitan ni memang membawa kepada kebinasaan. Tapi tuan-tuan ni lebih kurang 6 bulan saja. Paling lama pun setahun. Jangan bimbang. Okey? Alright. Apa lagi soalan? Okey tu. Datuk rasa andai katalah berlaku dalam masa dekat ni konflik politik sekali lagi tu. Disebabkan 114 tadi. Ya. Jadi benda ni akan terbalik balik kepada Majlis Raja-Raja tu. Dia macam inilah. Sebenarnya Majlis Raja-Raja ada pilihan. Okey? Majlis Raja-Raja ada pilihan. Pilihan yang pertama, Majlis Raja-Raja boleh buat keputusan setelah Muhyiddin hilang majoriti, kan? Majlis Raja-Raja boleh putuskan untuk dipilih sebuah kerajaan baru. Macam sekarang lah. Dia nak kerajaan baru, bukan kerajaan interim. Kalau dia pilih kerajaan baru, sebenarnya Majlis Raja-Raja pun tahu ianya tak akan menjadi sebuah kerajaan yang stabil. Betul tak? Betul. Tapi dah itu pilihan dia. Maka bila itu pilihannya, maka dia kena bertanggungjawab ke atas apa yang bakal berlaku selepas ni. Betul. Betul. Minta maaf lah, kita bercakap benda yang betul. Kan? Apa yang berlaku selepas ni, itulah keputusan. Akibat daripada permintaan baginda tuanku mahukan sebuah kerajaan yang dilantik terdiri daripada mereka yang mendapat majoriti lebih daripada separuh mengikut perkara 40 Perlembagaan Persekutuan. Sebab kita dah tahu dalam keadaan sekarang ni, kan, wakil rakyat yang ada ni adalah wakil rakyat hasil daripada fitnah sebelum 2018. Wakil rakyat yang ada ni ialah wakil rakyat yang hasil daripada penipuan yang dilakukan oleh Pakatan Harapan untuk mendapat kemenangan dalam pilihan raya dengan memberikan janji-janji palsu. Betul tak? Betul. Jadi selagi tak diadakan pilihan raya, masih lagi nak menggunakan metod memilih menggunakan kaedah SD.
maka kamu akan dapat sebuah kerajaan yang dibentuk berdasarkan mereka yang bermusuhan antara satu sama lain. Ya, betul. Eh? Dan benda ni pernah berlaku tu. Dah pernah berlaku. Dah pernah berlaku. Tapi yang itu yang tuanku nak. Kita tak boleh buat apa. Ini hak tuanku. Ya. Kan? Yang kedua, tuanku boleh juga melantik seorang Perdana Menteri interim. Kan? Dia boleh mengumumkan prorok. Dia boleh gantung parlimen. Ataupun dia boleh istihar darurat atau pemanggilan. Kan? Ya. Cuma kita pun bimbang kalau dia istihar darurat ni. Kan? Ya. Kalau dia letak Perdana Menteri yang bagus, kan? Ya. Perdana Menteri yang boleh menyelesaikan masalah pandemik, masalah ekonomi rakyat, masalah ekonomi negara, kan? Ya. Tak apa. Itu penting. Kan? Tak apa. Kalau betul-betul lah orang yang berkelayakan diletak sebagai Perdana Menteri interim. Kan? Tapi kalau tiba-tiba tuanku melantik Isyamuddin Tun Hussein menjadi Perdana Menteri interim, tak ke jahanam. Ya. Betul. Kan? Betul. Bukan setakat negara hancur, silap-silap institusi diraja berada di hujung tanduk macam zaman Muhyiddin balik. Ya. Kan? Institusi diraja akan dipersalahkan. Ini benda-benda yang yalah, saya rasa ke bawah duli tuanku pun ada penasihat-penasihat dia. Kan? Penasihat-penasihat dia perlu memberikan nasihat yang betul. Supaya kedudukan Raja-Raja Melayu, kedudukan Jadi Pertuan Agong ni sentiasa terpelihara. Kita tak nak orang-orang yang macam DAP, macam Anwar ni semua take advantage. Dan satu hari nanti mereka berjaya menghapuskan sistem beraja di Malaysia dan menukar Malaysia menjadi Republic of Malaysia. We don't want that to happen. Okay. Okey, Tok. Tok, apa ni, umum semua tahu lah, Tok. Banyak ramai netizen mengharapkan supaya agar Laju sikit, rancak sikit. Orang agar- semua tanya ni. agar Apa Datuk- slow sangat? agar Datuk Seri Najib tu, diorang rakyat jangka Datuk Seri Najib yang akan menjadi Perdana Menteri tu, Okey. Tapi malangnya UMNO telah memilih Datuk Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri. Dia macam ni lah. Okey. Pesanan saya kepada semua yang lain ni. Tak ada orang dalam Malaysia ni yang nakkan Datuk Najib jadi Perdana Menteri lebih daripada saya. Saya pun nak Datuk Najib jadi Perdana Menteri. Tapi masalah dia sedang dianiaya. Ya. Betul tak? Betul. Dia sedang dianiaya dan dia sedang didakwa di mahkamah. Jadi sebelum dia, kalau dia dilantik oleh tuanku sebagai Perdana Menteri interim, kita pula tidak bersifat adil kepada tuanku. Kerana meletakkan tuanku dalam keadaan bahaya. Kan? Orang akan kata tuanku ni disebabkan dia baik dengan Datuk Najib, walaupun Datuk Najib ada kes mahkamah, dia lantik juga jadi Perdana Menteri interim. Kan? Padahal kalau nak ikutkan, Anwar Ibrahim tu sudah didapati bersalah daripada Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan dan dah masuk penjara. Tapi diberikan pengampunan. Kan? Datuk Seri Najib tak nak minta pengampunan. Sebab kalau minta pengampunan, maknanya dah bersalah. Datuk Seri Najib boleh menang kes dia di Mahkamah Rayuan. Sebab apa dia percaya, yakin? Sebab kalau di Mahkamah Tinggi hanya seorang hakim, easy to be compromised. Tapi kalau di Mahkamah Rayuan, 3 orang hakim. Engkau nak kau tim 3 orang hakim, nak kenakan Najib, tak mudah. Dalam keadaan hari ini, rakyat sentiasa mengikuti perbicaraan Datuk Seri Najib. Dia tengok fakta-fakta kes, tiba-tiba hakim buat keputusan, Najib bersalah. Orang akan kecam hakim. Betul tak? Ya. So, kena ingat.
Hari ini rakyat memantau. Dia orang tak boleh buat sesuka hati. Itu sebab aku yakin, saya yakin, bagi Datuk Najib selesaikan kes dia di mahkamah. Bagi Datuk Zahid selesaikan kes dia di mahkamah. Kan? Lepas tu, dia boleh terlibat balik dalam politik secara aktif. Kan? Dia boleh pegang balik jawatan Perdana Menteri pun boleh, tak ada masalah. Kan? Kalau Midin si tumpuk ni pun boleh jadi menteri mentor, takkanlah Datuk Zahid, Presiden UMNO, kita tak boleh letak sebagai menteri mentor. Betul tak? Ya. Menteri mentor pun dah macam menteri mentol lah sekarang ni. Okey tu. Ya. Dengan sokongan 114 yang dibolehi oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Ya. Pengerusi PN iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan bahawa sokongan bersyarat yang diberikan termasuklah 114 tu. Jadi untuk stabilkan sokongan ni, Desa-Desu mengatakan bahawa berkemungkinan Datuk Seri Ismail Sabri akan menawarkan timbalan Perdana Menteri kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Betul ke tak betul tu? Apa pandangan Datuk? Pertama sekali kita tunggu Datuk Seri Ismail Sabri ada kuasa sebagai Perdana Menteri. Bila dia ada kuasa sebagai Perdana Menteri, dia boleh tawarkan jawatan timbalan Perdana Menteri pada sesiapa saja, dan dia nak berapa orang timbalan Perdana Menteri pada sesiapa saja, dia boleh buat dengan restu Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda dan Pertuan Agong. Itu kena ingat. Okay. Walaupun daripada berbeza parti, sebab dah nampak macam ada hint di kalangan Kebawah Duli Tuanku dan juga timbalan yang Pertuan Agong yang nakkan sebuah kerajaan yang terdiri daripada semua parti politik. Maknanya dalam tu ada DAP. Kalau dah titah tuanku macam tu, apa pilihan yang Datuk Seri Ismail Sabri boleh buat? Dia kena terima je lah. Kan? Fokus pada COVID. Okey tu. Ini netizen tanya tu dia kata bagaimana selama ni pun Datuk Ismail Sabri ni sebahagian daripada kabinet TN menteri yang menjaga SOP dalam menangani masalah COVID gagal. Macam mana boleh orang yang gagal ni kita lantik semula sebagai Perdana Menteri? Itu kita dah ulas dah. Kita nak kalau boleh sebuah kerajaan baru yang bersih. Betul tak? Ya. Fresh faces. Tapi kalaulah syarat yang tuanku berikan, tuanku nak sebuah kerajaan. Perdana Menteri yang dilantik mengikut perlembagaan. Kalau nak fikir pasal Perdana Menteri yang ikut perlembagaan, maka mestilah mendapat sokongan daripada lebih 111 orang. Mana ada parti politik yang menang lebih daripada 111? Tak ada. So dalam erti kata lain, dia nak orang yang bermusuhan satu sama lain ni semua bentuk kerajaan. Maka hasilnya memanglah. Betul tak? Ya. Macam kau ajak Mahathir bentuk kerajaan sekali dengan Muhyiddin, sekali dengan Anwar, sekali dengan Najib. Boleh kekal tak kerajaan tu? Tak boleh. So sebenarnya kalau fikir dari segi logik, kan, arahan tu sendiri membawa kepada sebuah kerajaan yang tidak stabil. Kan? Ya. Tapi mungkin baginda tuanku ada perancangan nak suruh semua parti politik bersatu. Itulah mungkin menyebabkan dia Untuk seketika ni. kan? Sebab yalah, mungkin dah fed up kan dengan arena sebelum ni kan, kerajaan sebelum ni kan.
Okey, ada lagi? Okey, Datuk, adakah Perdana Menteri baru ni, Datuk Ismail Sabri akan mengekalkan kabinet yang ada ataupun dia buat rombakan yang baru tu? Dari segi jumlah kabinet tu sendiri akan dikurangkan ke ataupun sama juga? Itu bergantung kepada Datuk Seri Ismail Sabri lah. Kan? Kalau dia ikut Muhyiddin, dia kena kekalkan ramai geng-geng lama. Ya. Tapi itu Kalau dia ikut parti, dia kena pastikan orang yang nak dilantik tu dengan restu parti. Okey. Okey. Datuk promo sate sikit. Okey, saya promote sikit Mulai esok sudah boleh dine in. Sudah boleh dine in. Boleh main golf. Boleh main golf Ya, besok. Aku dah tak ada minat nak main golf ni. Jalan kaki, aku dah minat jalan kaki sekarang ni. Sate ada makanan panas-panas. Di Jom Sate KL, kita ada makanan panas. Kita ada makanan panas ala Thailand. Daripada pagi 10 pagi sampailah 10 malam. Mulai besok boleh dine in. Boleh dine in. Untuk orang yang dah cocok. Dan saya nak beritahu di Kuala Lumpur ni, hanya di Jom Sate KL, makanannya selamat. Sebab semua sate saya memang dah cocok. Jangan bimbang. Jangan bimbang. Dan kalau datang sini, selain daripada sate, tuan-tuan boleh makan sini. Kita ada sate frozen. Boleh bawa balik. Boleh bawa balik sate frozen, kuah sate dan sebagainya. Termasuklah nasi impit pun kita ada jual. Nasi impit yang belum dimasak pun kita jual. Kemudian kita ada herba di SP Sulaiha. Kita ada apa lagi? Madu sumek, habatu sauda. Kita ada macam-macam lah. Ubat-ubat untuk COVID ni pun kita ada. Kemudian kita ada untuk sanitasi. Tuan-tuan, untuk sanitasi kita ada apa yang dipanggil sebagai Corovac. Solution Corovac ini dia 100 kali ganda lebih berkuasa untuk membunuh berbanding dengan produk lain. Dan saya pun ada solution sanitasi saya sendiri. Jom Sate KL punya. Kalau yang Corovac tu 5 liter 120. Kalau yang saya punya 5 liter cuma RM70. Tapi keberkesanan dia kurang sikit daripada Corovac. Itu sebab Corovac ni dia mahal, dia organik. Dan dia boleh membunuh dalam tempoh 20 saat. Dan kita juga ada humidifier. Alat yang keluar asap tu daripada yang kecil yang harga RM40 saja, campur dengan dia punya air 1 liter tu RM70. Yang mini pun ada, yang 5 liter, yang 4 liter, yang 13 liter, yang 11 liter, yang 16 liter pun kita ada. Tuan-tuan bolehlah pergi ke jomsatekl.my, jomsatekl.my, atau boleh terus membuat pesanan di 0134100564, 0134100564. Ada soalan-soalan lain? Tak ada. Tak ada. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni yang bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok, besok kena letak meja